kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away a long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most I thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we left behind. Hold my hand, my friend, we can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world I share with you. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sebelum itu marilah sama-sama kita membuka halaqah ilmu kita pada pagi ini dengan sama-sama kita membaca As-Sab'ul Mathani Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita meneruskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi memberi kesempatan, memberi ruang dan peluang untuk kita meneruskan siri-siri kehidupan kita di atas muka dunia ini. Allah masih lagi meminjamkan kepada kita nyawa, nafas, tubuh badan, anggota badan untuk kita meneruskan kehidupan pada hari ini. Pada hari berapa bulan ni? 18 hari bulan ni. Berapa Rabiul Awal? Tahun 12 kan kira. Berapa? Saya pun tak ingat. Meneruskan lagi kehidupan kita, Allah bagi lagi pinjam nyawa untuk kita meneruskan kehidupan. Dan seterusnya pada hari ini saya meneruskan pengajian kitab kita Tanbihul Ghafilin, muka surat 628 insya-Allah. Allah bagi lagi peluang kepada kita untuk untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih di kalangan ramai manusia di luar sana untuk kita dapat solat berjemaah pada hari ini. Kan? Ada orang tu dia tiap-tiap hari dah datang solat berjemaah subuh. Tapi tiba-tiba hari ini dia tak boleh datang, sakit ke, anak dia sakit ke, ataupun siapa lagi sakit, isteri sakit ke, mak ayah sakit. Ataupun ada masalah-masalah lain yang Allah tak pilih dia untuk solat berjemaah pada hari ini dan duduk pada majlis ilmu pada pagi ini. Jadi kita teruskan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memilih lagi kita untuk duduk dalam halaqah ilmu ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati majlis kita ini insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ayahda dan bunda, kita berada pada bab fadilat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimatun tayyibah, ataupun kalimah syahadah, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalimah syahadah ini, la ilaha illallah ini merupakan salah satu daripada rukun dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5 kan. Satunya adalah mengucap kalimah la ilaha illallah. Betapa besarnya kalimah la ilaha illallah ini, walaupun hanya pada pengucapan sahaja, tapi dia merupakan satu rukun. Dan ialah merupakan satu kalimah yang membezakan antara seorang muslim dan non-muslim, yang membezakan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang membezakan antara orang yang sentiasa sujud, sentiasa rukuk dan solat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak berada di dalam agama Islam. Dan kalimah la ilaha illallah ini merupakan satu pengertian yang besar terhadap kita sebagai individu muslim, sebagai kita orang yang beragama Islam. Kalimah aqidah, kalimah tauhid, mengesahkan Allah. Sebelum kita masuk ke surat ini kan, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tak ada orang lain lah, ataupun tak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada yang maha sempurna melainkan Allah. Tiada yang maha kaya melainkan Allah. 99 nama Allah tu semua Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasihani, Allah yang maha menguasai. Dan semua ini tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah inilah yang menolak tentang agama-agama lain ataupun fahaman-fahaman lain yang kata Allah ni ada 3 Trinity. Allah ni ada selain pada Allah, ada orang yang ada yang keadaan dia macam ni, berhala, patung kan. Ada yang kata Allah ni ramai, banyak. Jadi kita yang mengakui kalimah la ilaha illallah ini, yang beragama Islam, kita menolak segala pandangan ataupun segala fahaman, pegangan yang mengatakan Allah banyak, Allah berjisim dan sebagainya. Dan kalimah tauhid ini kita kena tanam dalam diri kita, sedalam-dalam kita pegang bahawasanya memang tiada Tuhan melainkan Allah kan. Allah yang maha berkuasa kan. Kita datang pada hari ini dapat duduk pun Allahu Akbar, Allah yang pilih, Allah yang bagi pinjam nyawa, Allah yang bagi kesihatan kan. Kena jagalah antara 3 benda penting agar kita tak terkeluar daripada syahadah la ilaha illallah ini adalah dengan 3 perkara. Yang pertama apa dia? Lisan kita kena jaga lisan kita kan. Jangan kita cakap-cakap perkara-perkara yang boleh terkeluar daripada akidah kita. Sebagai contoh apa? Dia cakap hari ni aku sihat ni sebab aku makan tu ubat, apa nama ubat apa kan, suplemen apa-apa kan. Lisan kita dia kata sebab ubat ni lah aku sihat kan. Sebab ubat ni lah aku boleh datang ke masjid contoh. Bukan sebab ubat tu. Ubat tu antara sebab saja, antara wasilah ataupun jalan kita nak usaha ke arah kesihatan tu. Yang bagi sihat adalah Allah Subhanahu wa taala kan. Kadang-kadang kita kata kita kan, lepas-lepas makan alhamdulillah kenyang, makan nasi mandi kan, kambing kenyang, nasi ni kenyang. Tu kadang-kadang kita kena jaga tu kan. Bukan nasi tu yang bagi kenyang kita kan. Nasi tu kita makan sebagai satu usaha untuk bagi kenyang. Dan yang bagi kenyangnya Allah Subhanahu wa taala kan. Hari ini kita kena contoh, hari ini kita kena pergi kerja lah kan. Sebab kita nak rezeki tu kan, kalau tak kerja tak dapat duit tu kan. Bukan kita pergi kerja tu sebab kita kerja tu dapat duit, bukan kan. Kerja tu sebagai satu usaha, sebagai satu suruhan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bercucuk tanam, bekerja, berusaha di atas dunia ni. Allah yang bagi rezeki tu. Jadi kena jaga lisan kita baik-baik. Yang kedua apa? Perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu boleh terkeluar juga daripada akidah kita, daripada Islam. Kadang-kadang kita buat apa perbuatan
kita buat satu ni lah, gerak badan kita yang menafikan kewujudan Allah ke, ataupun kita bila lalu pada satu tempat tu, kita buat penyembahan kepada dia ke, berhala kan, ataupun pokok ke, ataupun pokok ke, tok bomo ke, ahli sihir, ahli nujum, kita percaya lebih ni. Itu bahagian i'tiqad pula kan. Yang ketiga, i'tiqad kita punya hati kita kan, kita yakin kata, oi ni nak periksa ni kan, UPSR ke ataupun apa yang baru, PBSMR ke, kena jumpa ni tok bomo ni, kena jampi sikit dekat kita punya pen, pensel ni kan, contoh kena pakai apa nama, angkai ke, pakai rantai ke apa, kita percaya pada tu. I'tiqad kita, kepercayaan kita lebih lagi daripada kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada muka surat 627 kita ambil sikit yang bawah tu. Abu Laith meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril turun sambil membaca ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Shadaqallahul azim. Suratul Ibrahim ayat 48, muka surat 261, juzuk yang ke-13. Mafhumnya, pada hari digantikan bumi dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, digantikan bumi pada hari ini dengan bumi yang lain. Bumi juga tapi digantikan, dihamparkan dengan hamparan yang baru. Was samawat, dan langit pun, langit-langit pun ditukar pada langit-langit yang baru, langit yang baru pada hari kiamat nanti. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan semua makhluk menuju kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ketika itu semua makhluk menuju kepada Allah lah, semua orang dah bertemu dengan Allah, dah mati kan, dan dihimpunkan dalam satu padang mahsyar. Okey, Nabi SAW bertanya, okey, bila mana malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW dan membacakan ayat surah Ibrahim ini, Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Hari kiamat lah, tunggu hari kiamat, bila mana bumi ini, bumi yang kita duduk ni dihamparkan dengan hamparan yang baru, ditukarkan dengan segala perkara yang baru. Bumi juga tapi ditukarkan pada hari kiamat. Jawabnya, Sayyidina Jibril jawab, malaikat Jibril jawab, ya Muhammad, mereka berada di atas bumi yang putih, belum pernah orang berbuat dosa di sana. Okay. Akan duduk pada bumi yang baru tu, tak ada orang duduk lagi kan? Melainkan kita semua umat ketika itu akan pergilah, akan berada di situ, akan dibangunkan atau akan dibangkitkan di situ. Maka apabila mengaum, dalam ini ditulis mengaum kan, Jahannam satu kali, ataupun bergema, ataupun berbunyi, menjerit, bersuara, Jahannam apa? Neraka ketika itu berbunyi sekali, mengaum, dia tulis mengaum kan, ataupun apa, mengaum apa istilah yang paling menunjukkan dia bunyi kuat kan, bergentar ataupun apa, bergema neraka. Maka para malaikat lari berpegangan pada arasy Allah. Baru bagi satu apa, bunyi daripada neraka Jahannam, malaikat ni lari. Malaikat ni kita tahu lah kan keadaan dia macam mana. Bila mana Jibril pertama kali kan digambarkan turun jumpa dengan Rasulullah, satu lembaga atau satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang besar kan, sayap dia ada depa satu, sebelah sayap dia daripada timur ke barat kan, gelap jadi bumi ketika itu kan, baru sebelah sayap, dan sebelah sayap dia daripada timur ke barat tu ada lagi sayap-sayap kecil dia, ajnihah ya, bukannya Junaid apa, bukan satu sayap ya,
ajnihah ni banyak sayap. Tak tahu macam tu pun berlari malaikat ni kan. Para malaikat lari berpegang pada aras Allah, dan tiap malaikat dan setiap malaikat tu berdoa kepada Allah, ya Tuhan aku, kami tidak minta sesuatu kecuali keselamatan diriku. Bila dengar bunyi Jahannam tu, dengar bunyi neraka tu, malaikat yang lari takut dan minta kepada Allah supaya Allah selamatkan daripada masuk ke dalam neraka Jahannam. Tu tahu taraf malaikat tu kan. Manusia dan tu tak tahulah kan. Malaikat yang Allah buat iman dia sentiasa yazid je kan. Kalau iman manusia ni yazid wa yanqus, naik turun. Ada masa iman naik, ada masa malas sikit turun, ada ujian sikit naik sikit balik, bila masa senang sikit lupa Allah turun. Tu manusia. Kalau para malaikat ni iman dia Allah buat sentiasa naik. Hari ini 10%, esok 20, 30, naik sentiasa naik kan. Sentiasa iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dia rasa takut dan minta keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang bukit bagaikan bulu yang dicabut dan dihambur-hamburkan. Kata malaikat Jibril kepada Sayyidina Nabi, bukit ketika tu macam bulu-bulu je kan. Maksudnya nipis ataupun yang dicabut dan dihambur-hamburkan macam tu je kan. Berterbangan macam tu bukit-bukit yang kita tengok atas muka dunia ni kan. Sedang bukit menjadi cair, ada bukit yang cair macam tu je kan. Macam kita tengok kat sebelum ni kan, Mahameru kan, runtuh ke bukit antarabangsa ke runtuh, mana-mana bukit lah runtuh mencairkan macam tu lah kan, lebih kurang kerana takut kepada Jahannam, takut kepada neraka kan. Kemudian maka didatangkan Jahannam yang mengaum satu kali, sekali lagi datang neraka, bunyi sekali lagi mengaum ataupun bergema, dipertahankan oleh 70,000. Lepas tu dah bergaung ataupun bergema tu ditahan oleh 70,000 malaikat yang memegang kendalinya. 70,000 malaikat pegang Jahannam tu daripada mengaum lagi kan, sehingga dihadapkan kepada Allah, bawa menghadap kepada Allah. Lalu diperintahkan wahai Jahannam, cakaplah, kenapa ni kan. Allah tanya kepada neraka ni, kenapa dia mengaum banyak kali ni kan. Sekali dah, dua kali, sekali mengaum malaikat lari, sekali lagi mengaum 70,000 malaikat tahan lah kan, tahankan dia macam nak mengamuk lah ketika tu kan. Lalu ia berkata la ilaha illallah, neraka yang kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, demi kemuliaan dan kebesaranmu ini, hari ini aku akan membalas orang-orang yang makan rezekimu dan menyembah selain daripadamu. Jahannam kata, aku nak cari orang yang makan rezeki Allah tapi dia tak sembah Allah, orang yang hidup di atas muka bumi Allah tapi dia ingkar, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Orang yang duduk atas bumi Allah tapi dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidup di atas muka bumi Allah tapi dia ego, dia sombong, dia rasa bangga diri bahawa saja dialah yang berkuasa, dialah yang maha kaya, dialah yang yang hebat di atas muka bumi ini kan. Time tu Jahannam ataupun neraka ni pergi cari dah orang-orang yang macam ni, na'udzubillah kan. Kita doakan kita terkeluarlah daripada orang yang dicari oleh neraka kan. Sebab sekarang ni passion kan, passion sekarang ni neraka pun dah cakap dah kan, rezeki orang dia makan rezeki Allah tapi dia menyembah selain daripada Allah. Sekarang ni pun jawapan semua stem macam tu kan. Pergi kantin, nak beli nasi lemak, nak pergi restoran ke mana ke, nak beli nasi kan. Lu kata kenapa mahal sangat ni. Kalau mahal makan restoran lain, kalau mahal makan kantin lain, ataupun apa, nak lalu satu jalan raya ni kan, ada tol, kalau tak nak tol lalu jalan lain. Dia passion jawapan semua macam ni. Allah pun dah cakap dah kan, kalau tak nak duduk atas bumi ni, tak nak beribadat, cari bumi lain. Boleh if you don't want, sekiranya kamu tak nak beribadat kepada Allah, carilah bumi lain, carilah tempat lain.
kan? Hiruplah udara lain, makanlah rezeki lain. Tak boleh dapat kan? Rezeki Allah bagi, udara Allah bagi, bumi pun kita pinjam, tumpang duduk daripada Allah SWT. Jadi Allah kata kalau kita dihalau oleh Allah SWT duduk, maka matilah kita kan, duduk di atas, duduk di dalam bumi. Tak boleh duduk atas bumi, masuk dalam bumi, mati kan. Macam mana yang berita baru ni kan, kita dengar berkenaan dengan kematian siapa? Ariel Sharon kan, kenal siapa? Bekas Perdana Menteri Israel kan, ataupun inilah Perdana Menteri ke apa disebut, Presiden ke apa, Israel. Dah mati lah kan, selepas berapa lama dia nak mati tapi bubuk oksigen tahan, bubuk macam-macam peralatan canggih-canggih nak bagi hidup lagi. Waktu dia dah mati dah, baru dia 2-3 hari lepas kan, nak tanam itu bergegar bumi Palestin, bumi Israel tu bergegar, tak boleh terima jasad tu, jasad orang yang zalim kan, membunuh orang Palestin, buat kezaliman di atas muka bumi. Time tu Allah dah tunjuk, dah bergegar bumi Palestin atau bumi Israel time tu lah, ketika nak dikebumikan tu. Jadi balik kepada hadis ni, neraka mencari orang yang dia makan dari rezeki Allah SWT, hirup udara Allah SWT, hidup atas muka dunia ini Allah bagi percuma. Tiba-tiba dia tak nak sembah Allah, dia ingkar kepada Allah, buat maksiat kepada Allah, mengaku dia yang paling berkuasa, mengaku dia yang paling kaya, mengaku dia yang paling hebat dan sebagainya kan. Seperti mana Fir'aun, sejarah-sejarah sebelum ni kan, Fir'aun, Namrud dan sebagainya. Maka tidak dapat melalui aku siapa yang tidak mempunyai surat kebenaran. Kata Jahannam lagi, kata neraka lagi, siapa pun tak boleh nak lalu atas tu kan. Nanti titian sirat, nanti di bawah titian sirat tu kita nak pergi kepada, nak masuk ke dalam syurga tu, lalu satu titian, satu titi. Titi tu yang dikatakan lebih tajam daripada mata pedang, diibaratkan kan, lebih nipis daripada rambut yang dibelah 7. Tengok rambut kita kan, mana ada rambut yang tebal, rambut yang nipis. Tambah-tambah lagi kalau dah umur 60-70 tahun, rambut dah tak ada kan. Rambut nipis dibelah pula 7. Tajam dia macam pedang, mata pedang kan. Kita lalu titian sirat tu nak menuju kepada syurga, bawah ada neraka. Dikatakan dalam hadis ni, tidak dapat melalui akan aku, tidak dapat lalu titian sirat tu, bawahnya neraka Jahannam ni, siapa yang tidak mempunyai surat kebenaran. Dia tulis surat kebenaran lah, pasport, lesen. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, apakah surat kebenaran pada hari kiamat itu kan? Wahai Jibril, pasport apa ni nak pakai apa? Malaysia pasport ke? Indonesia pasport ke? International pasport ke? Kan, nak guna lesen apa ni? IC ke? Lesen warna merah ke, warna biru ke, warna hijau ke, warna apa kan? Apa benda ni kan? Surat apa ni? Surat kematian ke? Surat kelahiran ke? Nabi SAW tanya Jibril, wahai Jibril, surat apa ni? Surat kebenaran apa ni? Jawab Jibril, terimalah kabar baik wahai Muhammad, kabar gembira, kerana umatmu mempunyai surat kebenaran. Umat Nabi Muhammad ada pasport, ada lesen, ada IC, ada surat kebenaran, iaitu siapa yang percaya la ilaha illallah, maka ia dapat menyeberang Jahannam. Siapa yang akhir hayat dia mengucap la ilaha illallah, atas hidup dia, atas muka bumi dia mengesakan Allah, sentiasa mengulang-ulang kalimah la ilaha illallah, maka dia ada pasport tu, dia ada surat kebenaran tu, dan dia boleh lalu di atas titian sirat dan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Lalu Nabi SAW bersabda, alhamdulillah yang memberi ilham syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada akhir penghayatan hidup kita ini, kita nakkan kita boleh ucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi macam mana pengakhiran kita nak ucap la ilaha illallah sekiranya dalam kehidupan kita ini Allah bagi peluang untuk kita sebut la ilaha illallah, kita tak nak sebut. Bagaimana kita nak mengakhirkan kehidupan kita dengan kita ucap kalimah syahadah sekiranya kita hidup di atas muka dunia ini, kita tak nak meninggikan kalimah la ilaha illallah kan? Hampir tak pastilah bila mana kita nak mati, kita nak sebut la ilaha illallah, tapi duduk atas muka dunia ni kita tak nak beribadat,
kita malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak memperbaharui iman kita setiap hari kan. Setiap hari berapa kali kita upgrade ataupun update lah, kita tingkatkan iman kita ataupun kita perbaharui iman kita berapa kali dalam solat saja. 7 kan, subuh sekali, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, 9 kali sekurang-kurangnya dalam solat kita akan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Kita perbaharui. Waktu tu pun kita pun angkat kan tangan kita, mengesahkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Tu surat kebenaran kan. Kalau kita ikut logik atas dunia ni pun, kita nak pergi ke mana-mana pun kita kena ada surat kebenaran, kita kena ada pasport, kita kena ada IC, duduk kat sini pun, duduk kat Malaysia tak payah nak keluar daripada negara Malaysia pun kena ada kan, bayanat dia, keterangan dia, surat kebenaran ataupun IC kita, nak membezakan kita ni orang Malaysia dengan orang bukan Malaysia, orang luar pendatang kan. Kita nak pergi di satu-satu negara pun kan, kena ada pasport tu pula kena hidup. Pernah terjadi seorang member ni, dia nak pergi musafir ke Mesir kan, nak pergi musafir ke Mesir, pasport dia tu dia tak perasan dah mati kan, walaupun dah beli tiket, waktu tu dah beli tiket apa semua kan, dah ada dah. Waktu nak check in tu pergi dekat kaunter untuk check in tu, check in barang tu, dah masuk dah barang, dah masuk, dah tagging dah bag. Okey, siap. Orang tu pun tanya, ni nak duduk nak duduk dalam flight ni, nak duduk dalam kursi yang mana? Nak duduk tengah ke, nak duduk kat sayap ke, nak duduk kat tepi ke, nak duduk kat laluan ke, nak duduk kat tandas ke belakang ke? Okay, dia pun kata okey nak duduk kat sayap lah, nak duduk kat tepi tingkap. Dia pun okey, bawa keluar lah boarding pass semua. Betul, baru dia minta pasport minta pasport, baru dia ambil pasport. Sebab tadi dia tengok pada tiket je kan, untuk issue untuk bagi boarding pass tu. Tu dia pun lalu kan pasport tu kan, lalu kan pasport tu tag naik merah. Rupanya pasport dia dah mati. Bukan mati, tak mati lagi, ada 3 bulan lagi untuk mati. Dia pasport ni berapa bulan, 6 bulan kan, sekurang-kurangnya 6 bulan. Kalau kita buat pasport 2 tahun, dia hidup 1 tahun 6 bulan je, 6 bulan lagi tu dah tak boleh hidup lah, kena perbaharui. Walaupun dia nak pergi Mesir tu, nak sekejap je, 3 hari je dia nak pergi jalan. Walaupun nak pergi 3 hari, tarikh hidup dia dalam pasport tu 3 bulan, tapi dia tak ikut syarat-syarat dia, tak boleh. Walaupun dah tagging dah bag tu, walaupun dah keluar dah tempat duduk yang macam mana sekalipun, tapi tak dapat surat kebenaran ataupun tak lepas ada syarat-syarat dia tu, tak dapat nak pergi ke Mesir, tak dapat nak naik flight pun. Macam itulah juga disabdakan dalam hadis ni kan. Walaupun kita dah ibadat macam mana sekalipun, kita dah puasa letih-letih macam mana sekalipun, kita dah berusaha keras sekalipun macam mana, sekiranya kita tak akhirkan kalimah hidup kita dengan la ilaha illallah ataupun kita tak mengesahkan Allah, kita tak dapat surat kebenaran untuk masuk ke syurga. Jadi kita kena sentiasa beringat untuk kita sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Teringat saya kepada ayat Al-Quran surah Luqman. Macam mana ayat dia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Surah Luqman ayat 12 tak silap. 12 ayat 13. Tama-tama sekali nasihat Luqman kan. Siapa Luqman ni? Masuk sikit Luqman. Sampai berapa? Habis dah masa. 5 minit lagi Boleh 5 minit. Kemudian. Boleh kan? Lepas ni kita nak macam-macam lagi aktiviti kita kan. Okey baik.
Surah Luqman ini kita dah sebut dah itu. Luqman ini seorang pemuda ataupun seorang manusia yang dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia manusia biasa aja. Bahkan ada pendapat kata dia ni hamba saja. Dia lahir di Habsyah, tempat bawah Habsyah ni, bawah dekat Afrika, Sudan. Dia orang yang berkulit hitam kulit dia. Kaki dia dah mekah dah. Kaki dia mekah sama macam kaki kita kan. Bibir tebal, digambarkan macam tu. Rambut dia berkerinting. Ataupun kita boleh bayangkan orang kulit hitam daripada mana? Nigeria ke mana kan, Afrika Utara ke. Tapi dia beriman kepada Allah SWT, ataupun dia beriman kepada Allah lah pada waktu itu. Agama samawi, mentauhidkan Allah. Dan dia hidup pada zaman Nabi Daud. Dan katanya dia pun ada silsilah dengan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Dan dia diberikan hikmah ataupun diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan ilmu ataupun kebijaksanaan. Bezalah ilmu dengan bijaksana. Dan dirakamkan di dalam Al-Quran nama dia dan nasihat-nasihat dia kepada anak dia. Dalam surah Luqman tu lah. Surah Luqman yang dia baca tu kan, nama dia terakam dalam Al-Quran. Dalam 114 surah tu ada satu surah nama dia surah Luqman. Jadi namakan anak kita dengan Luqman Al-Hakim kan, yang bijaksana. Tapi dia ni insan biasa saja. Maksud insan biasa tu bukan nabi, bukan rasul lah. Tapi dia mempunyai bijaksana, hikmah, yang dia nasihatkan, banyak nasihat dia kepada anak-anak dia. Dan nasihat dia yang pertama, banyak siri-siri nasihat dia dalam satu muka surat lebih kan, dan direkamkan nasihat anak dia tu dan nasihat kepada kita lah, dan diberikan Al-Quran itu kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Nasihat kepada kita lah. Apa dia sebut tadi? Ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat dia pertama kali, wahai anakku, ya bunayya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Nasihat pertama dia, jangan syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah, jangan mentigakan, memperbanyakkan Allah. Sebaiknya mengesakan Allah. First kali Luqman pun nasihat kepada anak dia, dan kita pun kena nasihat kat diri kita dan anak kita, cucu kita, bahawasanya jangan kita mensyirikkan Allah, jangan kita mendustakan Allah, jangan kita menderhakai Allah. Sebaliknya kita meninggikan Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan hidup di atas muka bumi ini dengan penuh kehidupan berdasarkan landasan-landasan Islam. Dan ajarkan kepada anak kita la ilaha illallah. Ubah kehidupan kita tu kan. Lagu-lagu kan, nak dodoi itu tukar lah kan. Tapi bila dah selalu la ilaha illallah ya, dia sebut la ilaha illallah, anak kita pun mayat kita kan, nak tidur kan. Dan selalu macam tu pula. Maksudnya kita perkenalkan kan, sebut kat rumah kan, siapa Tuhan kita? Allah. Lalu dengar lalu kan tazkiyah mana-mana tadika Islam kan. Bila lalu pagi-pagi tu kadang dengar kan, Tok Guru apa, Ustazah dia ngajar gitu kan. Kita sentiasa sebut kan, kalimah yang pertama kita sebut adalah Allah kan. Ubah cara hidup kan. Selalu orang suruh ubah cara hidup, kepada arah Islam. Angkat telefon, jangan cakap hello lagi, jangan cakap assalamualaikum pun, cakap Allah. Bila berdiri kan telefon, cakap Allah, itu buat assalamualaikum kan. Sebut Allah dulu, bangun tidur cerita Allah. Ni kita sebut Allah bila sakit kan, sakit Allah, sakit belakang dan tu kan, terantuk Allah sakit kan, nasib dia sebut juga kan. Time sakit, time rasa miskin tak ada duit, Allah tak ada duit. Time lapar ke, Allah bila nak buka puasa ni. Time rasa lama sikit kan, Allah bila Ustaz nak bantu tadi kita 5 minit dah 10 minit lah. Allah kan. Jadi kita mengesakan Allah, jangan syirikan Allah, kata Luqman. Dan dalam kitab Kabair Al-Kabair, dosa-dosa besar, bab yang pertama sekali ataupun dosa yang pertama yang digariskan dalam kitab Al-Kabair adalah mensyirikkan Allah. Jadi
dan semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dosa mensyirikkan Allah. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dalam perbuatan kita, dalam lisan kita, dalam pergerakan kita, dalam iktiqad pegangan kita, bahawasanya kita sentiasa mengesahkan Allah dan sentiasa mengupdatekan kita punya kalimah syahadah la ilaha illallah. Kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah sabda Nabi, kalimatan, dua kalimah yang ringan di mulut, khafifatan fil lisan, ringan di lidah tapi berat, thaqilatan fil mizan, berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak zikir Allah bagi kan, Rasulullah bawa kepada kita kan, macam-macam zikir, istighfar lagi, tak sebut lagi, tapi tak apalah. Sekarang ini la ilaha illallah dan satu kalimah ataupun dua kalimah ni sentiasa kita ulang-ulang sebab dia mudah aja di mulut kan. Dan ini sabda Nabi kata mudah, ringan je, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tapi berat timbangan dia pada mizan. Jadi cukuplah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو